Untuk laporan dari negeri di bawah Bayu, antaranya perincian kita akan terus langsung ke Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Fah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Individu yang mengalami masalah berhubung tekanan dan kemurungan disaran mendapatkan bantuan daripada Badan Bertauliah. Ia bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini seperti cubaan membunuh diri. Pegawai Publicity Befrienders Sabah, Jessie Ting berkata, pelbagai medium psikososial disediakan kerajaan dan badan sukarelawan yang menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada orang ramai, khususnya dalam situasi berdepan pandemik COVID-19. Jikalau ada kejadian bunuh diri, artinya semua bantuan gagal atau mereka yang mengambil keputusan untuk membunuh diri tidak mendapatkan bantuan. Tidak ada tempat untuk meluah, cuba meluahkan kepada Befrienders dan kami boleh memastikannya kami adalah semua perbualan sulit. Jessie berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Befrienders Kota Kinabalu beroperasi setiap hari bermula 7 malam hingga 10 malam melalui panggilan percuma ke talian sokongan emosi seperti Tertera. Befrienders turut menyediakan bantuan kaunseling melalui aplikasi WhatsApp dan email yang boleh dihubungi setiap masa. Mesej tular dalam salah sebuah laman Facebook bahawa akan berlaku peningkatan jumlah kes COVID-19 di Sabah pada setiap hari Jumaat hanya rekaan pihak tidak bertanggungjawab. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan menjelaskan perkara itu sama sekali tidak benar dan boleh menimbulkan tanggapan negatif terhadap Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Beliau berkata perkara itu dipandang serius kerana perbuatan mereka-reka cerita dan menyebar berita palsu boleh mencetuskan suasana panik dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dalam kenyataan sama, Datuk Dr. Christina turut menjelaskan sebuah video yang tular di media sosial berkaitan pengurusan jenazah seorang kanak-kanak bukan berlaku di mana-mana hospital di Sabah. Katanya perbuatan menyebarkan video tersebut boleh menimbulkan ketakutan dan menyebabkan masyarakat teragak-agak untuk tampil mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Ia sekaligus menyukarkan petugas JKNS menjalankan aktiviti saringan COVID-19 di lapangan. Justru Datuk Dr. Christina menegaskan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap individu terlibat menyebar maklumat palsu. Sebanyak 10,000 bungkusan makanan bernilai RM400,000 telah diagihkan Pertubuhan Kebajikan Imam An-Nawawi Perkin Sabah kepada golongan terkesan pandemik COVID-19. Sumbangan hasil kutipan awam itu disalurkan sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pengerusi Perkin Sabah Muhammad Fazlin Muhammad Razik berkata sumbangan disalur menerusi misi kemanusiaan program Infak Fest Bantu Kami untuk membantu mereka yang dijalankan dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ia termasuk misi bantuan ke Pulau Jampiras 1 dan 2, Pulau Payau dan Pulau Semangat Payau Sandakan yang disertai 40 anggota Perkin, MKN dan TLDM yang berjaya mengagihkan 300 bungkusan makanan. Sasaran kami adalah golongan yang warga negara dan bukan warga negara kerana pada masa kini yang terjejas bukan hanya warga negara. Golongan yang bukan warga negara juga terjejas, terutama sekali dari segi pekerjaan, dari segi gaji yang terputus dan bekalan makanan yang terputus. Selain penduduk di kepulauan, misi ini turut menyantuni masyarakat sekitar bandar dan luar bandar. Kehidupan orang ada susah bukan macam dulu. Tapi mudah-mudahan kami minta doa dari pihak atasan yang sekarang kamu bagi sumbangan tiap-tiap kampung datang di tempat saya ini. Sumbangan misi kemanusiaan program Infak Fest Bantu Kami untuk membantu mereka boleh disalur menerusi nombor akaun tertera. Sementara itu, Majlis Belia Sabah MBS pula mengambil inisiatif menganjurkan program Dapur Belia 2.0 bagi membantu petugas barisan hadapan dan golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Program kali ini menyasarkan agihan 11,000 bakul makanan kepada lebih 35,000 golongan terjejas dan memerlukan.
Presiden MPS Ahmad Farid Sainuri berkata agihan sumbangan secara berperingkat ini dikendalikan dengan kerjasama lebih 200 badan bukan kerajaan NGO bagi memastikan kelancaran agihan di seluruh negeri. Bantuan dapur kita berikan, data internet pun kita berikan juga. Ada satu inisiatif baru, kami sediakan helmet juga untuk riders Food Panda dan e-hailing yang lain yang naik basikal tu. So kami dapati anak-anak muda Sabah yang bekerja dalam bidang itu tidak ada safety helmet. So kita belikan itu juga. Beliau bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai program Dapur Belia 2.0 yang sedang dilaksanakan. Setakat ini agihan sudah digerakkan di sekitar daerah Kuala Penyu, Kota Kinabalu dan akan diperluas ke kawasan Pantai Timur Sabah dalam masa terdekat. Orang ramai yang ingin menyumbang menerusi program Dapur Belia 2.0 boleh melayari laman sosial Facebook dan Instagram Majlis Belia Sabah untuk keterangan lanjut. Sebelum ini, MBS telah melaksanakan program Dapur Belia 1.0 dengan jumlah agihan 11,000 terdiri daripada bakul makanan dan pek tenaga kepada 35,000 penerima termasuk petugas barisan hadapan. Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU menyambut baik bayaran sekali bayar RM500 kepada petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Pemberian itu merupakan tambahan kepada allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan yang diberikan sejak Mac lalu sehingga pandemik itu berjaya diatasi kelak. Presiden SMSU Ajulahin Japin yang ditemui RTM bagaimanapun menyarankan agar bayaran sekali bayar itu diperluas kepada petugas KKM yang terlibat secara tidak langsung melancarkan operasi petugas barisan hadapan. Kementerian Kesihatan ini adalah satu pasukan, bekerja dalam satu pasukan dan lancarnya kerja di barisan hadapan itu disebabkan dedikasi pekerja yang membantu di bahagian belakang. Jadi kita harapkan penghargaan ini tidak hanya untuk barisan hadapan. Dalam perkembangan sama, Ajulahin turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan Malaysia yang komited menyediakan peruntukan besar bagi menyokong dan memastikan kelancaran program anjuran KKM. Ia sekaligus menolak dakwaan sesetengah pihak bahawa terdapat pengurangan peruntukan kepada KKM dalam Belanjawan 2021 yang tular di media sosial. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Terus amal penjagaan kesihatan terbaik dan kebersihan sepanjang masa. Bantu cegah penularan pandemik COVID-19. Kembali semula bersama Eva di Angkasa Pura. Silakan, Eva. Baik, terima kasih di atas laporan daripada Sabah itu tadi. Kita beralih ke Sarawak. Pengurusan